أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله يا مولانا العظيم. Yang bermaksud lebih kurang bila orang berkumpul harta, awak berkumpul harta, berlumba-lumba, berebut-rebut, mengumpul harta sehingga pada kubur, sehingga masuk kubur. Kamu akan kenal dan kamu akan kenal dengan sebenar-benarnya dengan ainul yakin, tentang tempat Jahannam, api neraka bagi orang yang hidup di dunia semata-mata mengumpul harta benda. Bukan hamba royak, Tuhan royak. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada kuasa dan daya upaya hamba melainkan dengan kehendak yang atas kehendaknya, al-fa'ulu lima yurid, melakukan apa dikehendakinya, yang penuh dengan sifat-sifatnya yang kita ketahui dan yang kita perlu ikhtiarkan untuk ketahui untuk menjadi orang muqarrabin dan arifin. Cukuplah Allah dalam keadaan kita. Sesungguhnya Maha Suci Allah daripada apa yang saya boleh kaitkan. Tuan-tuan semua, seperti mana tuan-tuan semua tahu, saya ni dulu Cina lah. Cina, keluarga Cina yang katakan kafir, jahil, mengamalkan hidup Kristian. Tidak mungkin saya sampai kepada Allah walaupun saya mengaji semua ilmu yang ada sebagai seorang pelajar penuntut sekolah, melainkan dengan hidayah Allah SWT. Ini sesuatu yang orang ateis cuba merasionalkan tentang ilmu, dan mereka mengadakan institusi-institusi ilmu untuk dikurniakan PhD belaka. Tetapi pendapat saya sekarang itu semua adalah ad-dajjal, itu adalah palsu. Sebuah kertas PhD tidak memberikan anda apa-apa melainkan maklumat saja. Anda tidak lebih daripada satu unta yang membawa buku-buku, menurut Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam rahimahullahu alaih. Mengikut Imam Al-Ghazali lagi, dia membahagikan ilmu kepada tiga: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan perkara ini sekali lagi adalah maklumat. Syekh Abdul Qadir As-Sufi, guru syekh saya, memisahkan dua perkara mengenai ilmu. Dia kata there is information and there is knowledge. Tidak sama informasi maklumat dengan ilmu tentang Allah. Maklumat ialah yang saya baru cerita tadi. Saya riwayat daripada Imam Al-Ghazali. Itu maklumat. Itu Imam Ghazali sendiri berkata ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan hakul yakin. Kenapa? Kerana mudah saja kita pergi Google, kita download, copy and paste, tapi sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi apa sebenarnya itu ilmu? Ilmu yang sebenarnya ialah ilmu daripada sumber. Sumber bukan musyaf. Ini saya nak cerita sikit berbualan saya dengan Dr. Kasim Ahmad yang menolak hadis, Allah ya haram, nanti dulu, sabar dulu, sabar. Ni banyak cerita panjang ni. Ini boleh bersiri-siri bertahun ni, berbulan-bertahun. Kerana hamba cuba nak rumuskan di sini, lepas tu dalam sesi-sesi akan datang akan dikupaskan lagi. Kerana baru hamba tulis tadi dalam Facebook, kata ada, bagaimana kalau saya kata 99% daripada hadis adalah palsu, anda akan terkejut. Ramai terkejut, ramai menghentam saya sebagai anti hadis dan sebagainya, atau boleh menyiasatkan dan sebagainya. Mereka, itu yang saya kata kena baca 15 kali. Ada tak saya sebut hadis mana? Ada tak saya sebut hadis sahih? Ada tak saya sebut hadis sunan khamsah? Tidak kan? Saya ada mengaji semua itu, tetapi saja saya nak cuitkan orang. Inilah kerja orang sufi ni. Nak mencuitkan hati orang. Dia ingat kepada apa? Allah ke Islam. Syekh Abdul Qadir saya menyatakan ramai orang sudah menyembah Islam, tidak menyembah Allah. Saya setuju. Jangan fitnah dia, boleh fitnah saya. Saya setuju.
Dan kalau tidak ada pendapat dia pun, saya doa Allah bagikan saya pendapat itu. Ramai orang sudah menyembah Islam, malah saya tambah lagi di kalangan umat kita, orang Melayu, banyak secara adat, bukan daripada sumber. Dan saya ada sumber saya, tapi saya nak pisahkan antara maklumat dengan ilmu. Ilmu kepada saya adalah sikit. Iaitu yang saya duduk lutut ke lutut, ke lutut ke lutut, sehingga pada Rasulullah SAW yang duduk lutut dengan Jibril AS, Masya Allah, dan yang ambil direct daripada Allah. Sekarang saya nak stop sekejap, jangan berbelah, nak tengok Allah sekejap. Ada satu riwayat, dua hamba Allah yang masyhur lah, tabi'in lah, Rabi'ah Adawiyah dan Hasan Al-Basri. Saya tak mahu sebut mereka sufi, kerana Syekh Abdul Qadir As-Sufi saya menyatakan sufi-sufi ni menjadi satu anomaly, menjadi satu masalah. Dia pun mengecam juga gerakan sufi. Kerana ada orang dia syok dia sufi, dia syok dia mengajar hadis, dia syok dia dengan ilmu. Saya ambil satu peringatan daripada Syekh Zainul Asri, peringatan dalam website dia saya terbaca, kena sebut lah, rawi mana sebut. Dia kata jangan kita ingin nak terkenal. Macam hamba apek ni, bukan nak ingin nak terkenal. Kalau tak ada orang pun kenal saya, sepatut kita insaf dan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wasallam. Maaf saya lupa selawat tadi. Jadi Allah, Rabi'ah Hasan Al-Basri, dia nak mengorat Rabi'ah Adawiyah lah. Ini dua sufi ni, masyhur ni. Kata-kata daripada Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Adawiyah saya baca, dan boleh memabukkan seorang yang mencari Allah. Kepada orang yang mencari Allah, dia memabukkan. Kepada orang yang tak mahu mencari Allah, mengkejikan. Dia mengutuk pun ada. Dia apa sufi-sufi ni? Inilah modernis Islam. Mereka menolak sufi, menolak tarikat. Tapi mereka tidak tahu guru-guru tarikat ni sultan-sultan belaka, syekh-syekh belaka, sultan dalam ilmu. Sultan mana authority, dia ada authority. Imam Al-Ghazali pun pro-sufi, Syekh Hamzah Yusof pun masuk Islam melalui tangan sufi dan pernah jumpa dengan Syekh Syekh Abdul Qadir As-Sufi ketika siapa lagi, Jaldin Ar-Rumi, dia sultan dalam alam fiqh syariah. Bila dia bertembung dan sufi gila Mazhab Syamsi At-Tabriz tu, itu yang dia menari, itu yang masyhur sampai hari ini. Tulisan Ar-Rumi itu memabukkan timur dan barat. Ya. Mabuk bukan minum arak mabuk dalam Allah. Ini mazhab billah, ya. Tapi syekh kita pun ajar, tarikat pun kita pun ajar, tidak boleh mabuk. Mabuk di bawah leher, hati kamu mabuk dengan Allah. Di atas leher kamu siuman. Kalau tidak, awak hilang leher. Ya. Jadi Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah menyatakan, Islam sudah masuk buku, orang Islam sudah masuk kubur. Islam sudah masuk buku, nampak buku. Nampak buku-buku ni. Ya, Islam tinggal sana. Tidak ada lagi dalam hati manusia. Dan manusia yang ada Islam itu pun dah masuk kubur. Zaman tabi'in lagi Hasan Basri dah menyatakan itu. Wallahu alam. Ya. Hasan Basri pergi pada rumah Rabi'ah Adawiyah menurut satu riwayat dan beritahu Rabi'ah Adawiyah, wahai Rabi'ah, keluarlah. Dia nak tackle Rabi'ah lah tu. Rabi'ah tu wanita. Sufi wanita yang masyhur. Rabi'ah. Ada ramai orang kita ada nama Rabi'ah. Ambil sempena Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, keluarlah dan lihat keindahan, kehebatan makhluk Allah. Tengok luar lah. Kehebatan diri dia. Dia nak mengoratlah, marilah keluar. Tengok-tengoklah langit, kehebatan. Ini cara orang sufi bercakap. Tengoklah. Kalau orang biasa bercakap tu gila dia ni. Marilah tengok ni. Af'al Allah ni. Tengok kejadian Allah ni. Makhluk Allah ni. Tanda-tanda Allah ni. Yang ahli tafakur, ahli zikir ni. Rabi'ah Adawiyah menjawab, masuklah dalam rumah dan lihatlah Al-Khaliqnya. Lihatlah penciptanya. Waduh. Hebat tu. Itu kungfu kalah tu. Itu sebab orang kungfu gangster Cina ni semua. Dia tak ada heran lah. Lu apa, parangkah, pedangkah, terbangkah, dia tak ada heran. Orang gangster ni pun ada falsafah tinggi, falsafah puisi. Awak tengok Ip Man tu. Mereka lawan puisi dulu, baru kungfu. Sebenarnya kungfu tak ada. Dia puisi tu je. Cina, tamadun Cina dulu bukan faham. Saya pun bukan faham. Saya Cina murtad. Saya mengajar Inggeris. Saya baca Cina mesti nanti orang troll saya ni. Ini murtad punya Cina. Saya tulis nama pun, baru nama saya pun tak tahu makna nama saya. Ya.
Jadi Rabi'ah Adawiyah tu mengangkat lagi satu martabat. Tengok makhluk, saya nak tengok Allah. Allah boleh tengok tak? Tak boleh. Tapi Nabi Musa nak tengok Allah. Ada dalam Quran. Jangan gaduh dengan hamba. Dan Allah bagi jalan dia. Tengok dia. Ada dalam Quran. Jangan lawan dengan hamba. Okey. Jadi ilmu dan maklumat. Balik pada ilmu maklumat ini ada dua. Jadi yang saya quote Imam Ghazali ini adalah daripada maklumat. Mana saya baca. Yang saya quote dari Syekh Abdul Qadir ialah lutut ke lutut saya duduk dengan Syekh saya. Atau saya duduk dengan Syekh Umar Badiluk. Atau saya duduk dengan mukadim-mukadim saya yang duduk dengan Syekh saya yang duduk dengan lutut-lutut sampai Rasulullah. Itu namanya sanad. Itu sebab sanad itu penting. Salasilah. Itu sebab orang Cina dia punya sen itu penting. Aku ni, kabilah Tapi orang Melayu dah putus sen tu, dah putus sanad. Dia Ibrahim bin Ali, Ali bin Ghazali. Dan orang Arab dulu, dia ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Taib. Tapi kita mat Taib terus. Nama Imam Ghazali, dia bukan nama Ghazali, dia Muhammad. Muhammad bin Ahmad. Baru Ghazali, dia datuk dia. Macam orang baginda tu. Itu datuk dia, bukan nama bin dia. Tapi ada kabilah. Abadawi ke, Yafi ke, Al-Atas ke. Kabilah tu penting. Tapi orang Kelantan, orang Melayu, dia dah hilang marga itu. Kelantan masih lagi pegang lah sikit. Bugis saya tahu dia pegang. Jawa dia pegang. Marga Daim, Marga itu Mandaling, Nasution ke, Lubis ke. Jadi, bila saya masuk Islam, sebenarnya saya tak tahu apa tuan-puan. Saya bila masuk Islam tu baru saya jumpa ilmu sebenarnya. Yang selama ni saya belajar daripada sistem kafir ke. Bukan dia kafir. Tapi dia tidak ada roh Allah tu. Dia tidak ada roh sumber yang dikatakan oleh Syekh saya itu. Beza antara maklumat dan ilmu. Ilmu yang betul ni mesti datang daripada seorang. It must come from person. Itu sebab kita wajib berguru. Tapi sekarang saya nak bagi rasional. Kerana banyak kan kita dah confused. Pengajar masih mengajar, masih mengejar lagi PhD tu. Kepada siapa yang mengejar kertas sekarang, kalau nak dengar nasihat APEC, stop right away. Stop this nonsense. Oh, SPM bulan tepat. Stop it. Kalau nak ikut APEC lah. Kalau tak mau ikut, tak apa. Tak mau, tak apa. Kamu rugi banyak benda. Kerana akan dihijab. Ilmu tu menghijab kamu. Kamu dapat satu sijil. Aku ni doktorat. Aku ni bab komputer Allah alhamdulillah bagikan saya ilmu 38 tahun saya round dunia. Saya buat sistem komputer. Bukan saya nak cakap bersoalan Bawalah seorang pakar yang ada PhD, 3 kali PhD dalam IT tu jumpa hamba. Masuk satu bilik, kita buka kompu. 10 minit aja bagi saya. 10 minit aja. Tak payah internet. Berhujah saja. Lawan kompu lah Tak apa. Bukan mengenai saya ni cerita Allah ni. Bukan drama saya. Allah ni satu hakikat Satu hakikat. Dia wujud. Syekh saya selalu ingatkan saya, call people to Allah. Call people to Allah, not to Islam. Panggil orang kepada Allah. Ajak hati manusia kepada Allah. Dan itulah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bila duduk dengan Rasulullah tu bergetar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun bergetar. Dia pun bergetar. Pernah tak kamu nampak dia bergetar? Saya pernah nampak syekh aku bergetar. Saya pernah nampak orang depan dia tu bergetar. Kenapa dia bergetar? Tak ada benda pun. Kita panggil dalam bahasa sufi tu dia ada zauq, dia dalam hal. Hati dia bergetar. Dan Quran pun sebut muqarrabin. Bila dekat dengan Allah tu hati kita bergetar. Mereka sebut Allah, hati mereka bergetar. Itu nas. Mari kita bincang hadis tu lah. Mari kita bincang hadis tu. Tapi ini ditolak oleh orang-orang modernis yang belajar di universiti termasuk sampai Al-Azhar. Mereka menolak kesufian. Mereka nak pegang kepada dia punya ikhwan. Tapi mereka gagal di Mesir. Mereka semua tidak ada hakikat. Mereka tidak boleh berikan petunjuk jalan keluar untuk manusia. Hari ini umat Islam ini pekecai habis. Datang seorang Syekh Abdul Qadir. Beritahu kita hakikat itu. Dan ini satu tanda Syekh. Tanda seorang tu guru ialah dia boleh tengok keadaan dan boleh beritahu this is what's wrong with the world, bukan saja what's wrong with you, apa yang salah tentang anda. Seorang guru, ini pasal kita mesti berguru. Bila kita jumpa guru, guru pandang kita tu dia tahu masalah kita terus. Dia tahu nafs kita. Ingat, kita pergi kepada guru ialah untuk dia ubati nafs kita, bukan nafsu. Ini orang pun tak faham bahasa Arab. Nafs dan nafsu orang tak faham. Saya ceritalah apa yang saya tahu, asalnya saya tak tahu, saya cerita. Nafs adalah diri. Nafsu syahwat itu lain.
Nafs ada diri, consciousness tentang diri kamu. Kamu conscious, faham tak? Awak sedar diri kamu dah. Aku conscious ni. Cik, aku conscious, aku ada PhD ni. Ni conscious lah. Tapi bila depan dengan guru tu, yang conscious tentang Allah. Dia pandang kita kan, kerana dia tak pandang pun. Itu sebab dalam lagu-lagu sufi, kita dengar the glance of the sheikh. Pandangan dari sheikh. Bila dia pandang ke tidak. Ini pandang ni tak sah. Ini tak sah. Nikah macam ni tak sah. Kena pandang betul le mata ke mata tu. Orang kata mata ke mata turun ke hati kan. Sama dengan Syekh tu. Sama jumpa dengan Nabi SAW ni. Bila orang jumpa tu kan. Ada yang pengsan. Ada yang menangis. Ada yang terus lekat hati dia. Ini Rajulullah. Macam mana dia sampai tahap tu. Bukan buat-buat tuan-puan. Jadi kita jumpa Syekh tu. Mengharapkan setitik. Apa yang dia dapat daripada Rasulullah. Bagilah aku setitik tu. Kalau setitik ilmu tu sampai hati kita. Saya menangis tuan-puan. Menangis. Datang menangis. Tak dapat apa pun. Kena duduk dan dia, duduk dan dia. Lagi mabuk kita, lagi mabuk kita. Lagi kita nak pergi. Kalau duduk dengan seorang syekh sufi ni, seorang guru sufi ni, dia duduk, dia jadi khadam dia. Itu saya nasihat. Jadi khadam dia, angkat selipar dia. Ini adab zaman dulu-dulu lagi. Sejak daripada Nabi lagi. Nabi tak minta sesiapa buat apa untuk dia. Dia yang jadi khadam kepada sahabat. Dia yang membantu semua sahabat. Dia memberi mereka bantuan. Dia tak menolak sesiapa pun. Dan mereka mengkhidmat kepada dia. Dia ambil air semen. Mereka menadah air bawah dia. Faham tak? Mereka ambil kasut dia. Mereka khadam kepada dia. Ini adab. Syekh itu tunjuk. Murid itu ikut kemudian. Ini yang saya belajar dari tarikat. Mula saya masuk tarikat, itu yang saya tengok. Adab tu, tertib tu. Adab tu. Ya, tertib tu. Membasuh tangan sahabat bila makan. Saya ikut adab tu. Cantik adab tu. Sudah hilang masyarakat kita. Basuh tangan sendiri. Dulu dia ambil tu. Bagi kat tuan guru. Bukan tuan guru kepada sahabat. Tuan guru buat dulu. Syekh tu buat dulu. Dia pergi pada ahli fukara, dia basuh tangan mereka. Nabi Isa. Inilah kitab Gospel, The Last Supper. Jesus Christ. Wahai orang Kristian, baca balik Bible tu. Apa berlaku pada Last Supper? Last Supper itu, Nabi Isa AS ambil air, basuh kaki semua 12 pengikut dia. Basuh kaki. Mereka masuk tu memang tak berkaki ayam lah, tak berkasut. Dia basuh kaki, basuh tangan, makan, dan last supper. Itu adab daripada Rasulullah SAW. Jadi ini tujuan Islam tuan-puan. Yang nak berbalah dengan saya ni, Allah. Tapi saya tak boleh marah lah. Kerana Allah tak boleh marah lah. Please, if you want to know Allah, you look for Allah. Yeah? Up to Allah whether Allah want to look at you. Yeah? Terpulang pada Allah. Guru saya ada beritahu ada 2 jenis golongan manusia. Ada 4 keadaan. Satu keadaan ialah manusia yang ingat Allah dan Allah ingat dia. Dia seorang manusia, dia ingat Allah, Allah ingat dia. Alhamdulillah. Ada manusia dia ingat Allah, tapi Allah paling daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Ada. Dia nak ingat Allah ni, tapi Allah dah firman, af'alu lima yurid. Dan ada hadis sahih. Ada hadis sahih menyatakan, dan juga ada nas, kena cari nas Al-Quran. Saya rumuskan. Ada manusia yang masa dia susah, dia ingat Allah. Ini nas ni. Nas. Sahih. Masa Allah bagi dia susah, dia ingat Allah. Lalu Allah bagi dia senang, dia lupa Allah. Ada tak? Mesti ada kerana Allah sebut. Kita pun nampak kan. Tapi janganlah kita kata siapa ni. Janganlah kita jadi padri pula. Ini untuk kita. Ayat Allah ni untuk kita, bukan untuk orang. Kan jadi padri, ahli kitab. Bila diupah lagi lebih daripada Rasulullah SAW. Jadi kita nak jadi orang macam mana? Yang Allah, yang kita ingat kepada Allah, ya. Lepas tu, bila dia jadi kaya, dia lupa kepada Allah.
Ada yang Allah jadikan dia kaya, dia ingat Allah. Oh, Alhamdulillah, bersyukurlah ni. Alhamdulillah lah ni. Aku ramai pengikut ni kerana Allah lah. Dia ingat pada Allah. Sekali Allah cabut semua pengikut dia. Aku ada 17,000 pengikut. Sekali zero. Facebook kena tutup. Zero lah. Masa tu cakap apa? Allah. Bersoalkan Allah pula. Kufur kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi guru saya kata 4 keadaan untuk bagi diri kita lebih faham. Lebih manis. Ada orang dia ingat Allah, Allah ingat dia. Ada orang dia ingat Allah, Allah tak ingat dia. Allah berpaling dari dia. Oh. Nampak tak? Dia sangka dia ingat Allah lah tu. Bukan terpulang pada kita ingat Allah, Allah tak perlu kita. Terpulang pada Allah. Dan ada satu hadis kursi. Ada seorang tu dia beramal. Ni hadis, tak silap saya, Imam Nawawi. Hadis sahih ni, sahih betul ni. Dia beramal sehingga dia sejengkal daripada pintu syurga. Dia beramal habis. Sejengkal dari pintu syurga. Semua dia buatlah. Nawafil, sunnah, wajib, semua. Ambil kasut pelacur untuk anjing kurap. Jumpa anjing kurap pun bagi minum. Hutang pun dia halalkan semua. Sehingga dia sejengkal daripada pintu syurga. Lalu apa yang ditulis oleh dia melewati dia, iaitu dia ahli neraka, dan dia kufur saat akhir dia masuk neraka. Dan juga ada orang dia memang ahli neraka. Kaki gangster lah, pukul bunuh orang, rogol lah, curi lah, tipu lah, jual lah, tunggang agama lah, semua lah. Sehingga dia sejengkal daripada neraka. Lalu apa yang Allah tulis baginya melewati dia, dia taubat, dia masuk syurga. Jadi ini dua keadaan sepatut saya risau ni. Buat apa aku nak risau dengan orang? Itu makhluk. Saya risau dengan ujian Allah. Mungkin Allah datangkan semua troll ni nak uji saya. Macam mana perasaan saya? Macam mana perasaan saya? Kita kena banyak istighfar kepada Allah. Bukan nak banyak menjawab kepada troll. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, kamu uji saya ni. Ya Allah, hantar wanita-wanita ni tak apa. Ni hantar orang yang beragama ni. Tahu tak anda Syekh Abdul Zaman, bukan, tak mau sebut nama banyak Syekh Abdul Yusuf lah. Saya banyak tonton video dia. Yang ada pendapat orang lain yang kata yang memusnahkan Islam, seorang ustaz lain, saya tengok video ni. Yang memusnahkan Islam ialah orang Islam sendiri. Yang memusnahkan Yahudi dulu, Yahudi sendiri. Yang memusnahkan Kristian, orang Kristian sendiri. Betul? Betul lah. Orang yang jahil macam mana nak musnahkan kita? Ya tak? Dia tak tahu. Jadi dua keadaan orang tu. Lagi dua keadaan orang tu ialah dia lupa Allah, Allah lupa dia lah. Tapi dia lupa Allah, tapi Allah ingat dia. Ada orang gitu. Mungkin waktu saya umur 17 tu, sampai 17 ni, Abid Liu umur 12 masuk Islam lah. Tapi umur 13 ke 17 ni Allah lupa saya. Tak, Allah tak lupa. Tapi mungkin Allah biarkan saya umur 17 tengah tu, Allah masukkan saya dalam Islam. Memeluk Islam, bagi saya hidayah untuk mencari dia. Keinginan untuk mencari Allah. Keinginan untuk mencari Allah tu diterbitkan. Makna kita lihat kadang seorang tu, Allah dia ni kena hijab teruk ni, perangai teruk ni. Tapi dia tak tahu mungkin Allah sayang dia. Maaf, bukan Allah paling dia, Allah sayang dia. Saya ingat balik. Guru saya menyatakan, ada yang sayang Allah, Allah sayang dia. Ada yang tak sayang Allah, tapi Allah sayang dia. Ada yang sayang Allah, tapi Allah tak sayang dia. Allah, ada yang tak sayang Allah, Allah tak sayang pun ada lah. Jadi kita jadilah yang Allah sayang kita. Walaupun kita tak sayang Allah, ya Allah, walaupun saya tak sayang kamu, kamu sayang. Itu pemikiran sufi lah. Okey, sekarang perbualan saya dengan Kasih Ahmad. Saya terjumpa Dr. Kasih Ahmad, arwah Kasih Ahmad. Kita tak perlu sebut arwah. Nabi minta kita tak sebut. Kita boleh cakap rahimallahu alaihi. Kita sebut. Saya jumpa Dr. Kasih Ahmad. Tahun 86 kalau tak silap saya, masa tu ada satu majlis, Tunku Abdul Rahman pun ada, Allah yarham. Chandra Mustafa yang organize aliran, saya mewakili PAS. Sebenarnya saya ambil tempat Khalid Samad, Air Khalid Samad. Saya Khalid Samad rapat ni. Saya kerja dengan syarikat dia lah. Dia dalam PAS, saya Exco Pembangunan PAS Pusat, dia Exco Pembangunan PAS Pusat. Dia ada urusan lain, jadi saya ganti dia satu seminar aliran di Kuala Lumpur.
Tunku Rahman ada, dan penulis deklarasi kemerdekaan pun ada masa tu. Lord Wright punya geng lah pun ada. Dan ini satu majlis yang besar, aliran on. Dan saya duduk sebelah Kasih Amat dan kita cakap tentang Constitution Islam. Dan saya baca Ara'aital a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin illa akhir ayat. Tidakkah kamu melihat siapa yang mendustakan agama, iaitu yang tidak menjaga yatim dan tidak memberi makan kepada miskin. Dan saya tolak pada Kasih Amat, saya tahu dia anti hadis. Dr. Kasih Amat, this is Quran, it's about social justice. Kerana Kasih Amat socialist, so you need not use hadis. Awak tak perlu guna hadis lah. Jadi Kasih Amat pandang aku dengan muka kagum, dan dia cakap, we should talk. You should talk more. Lepas tu saya jumpa dia, dia talk. Dan lepas tu saya perhati, dia tidak lagi kuat sangat anti hadis. Kerana seluruh Quran ni, Syekh saya katakan, seluruh Quran ni adalah satu hadis atas lidah Rasulullah SAW. Lidah dia hadis lah. Macam mana awak tahu Quran? Quran bukan turun jatuh ke belakang kamu ni. Bukan jatuh depan kamu ni. No. Itu musyaf. Quran tu fil mahfuz. Macam mana daripada loh mahfuz itu? Ni kuantum fizik lah. Jadi loh mahfuz tu pergi pada Jibril AS kepada Muhammad SAW. Muhammad lah. Jibril kamu tak jumpa. Muhammad, awak jumpa tak? Tak. Tapi guru kamu jumpa. Itu sebab sanad itu penting. Itu sebab mula-mula sekali orang tak berani tulis Quran pasal Nabi tak suruh tulis Quran. Ialah daripada lidah kepada lidah. Hafiz. Hadis. Itu sebab Imam Muslim Bukhari itu dia menulis hadis. Dan Syekh Abdul Qadir As-Sufi saya mengkritik. Saya kena cakap baik-baik lah, saya tambah fitnah pada syekh saya. Dia menyebut Sunan Khamsah ini, Abu Daud, Tirmizi, Abu Dzar, Abu Hurairah ni yang dikutip oleh Muslim Bukhari ini ada fitnah. Macam mana fitnah ni? Yang semua troll aku ni lah. Yang troll aku ni, yang fitnah ni semua. Kerana mereka membaca, mereka tak ada sanad. Kalau kamu pengikut Muslim Bukhari, kamu mesti ada guru kamu sampai Muslim dan Bukhari. Jangan putus sanad tu. Tapi hari ini masih ada sanad tu. Di mana? Mauritania. Ini menurut Syekh Hamzah Yusuf. Jadi siapa nak belajar Islam dengan sanad dia pergi Mauritania. Rawawi Syekh Hamzah Yusuf, dan dia pergi belajar di Mauritania. Mereka quote daripada sekarang ni, bukan Muslim Bukhari, bukan hadis riwayat Muslim Bukhari. Dok, hadis riwayat Cina Apek, riwayat Syekh Hamzah Yusuf, riwayat Mauritania, riwayat Syekh ini Ali ke Bakar ke apa, sehingga pada melewati Muslim, tak stop kat Muslim, dia hafal habis isnad dia. Tak tahu berapa ratus tu. Maksud apa? Itulah Islam yang aku nak. Dan juga ada hadis yang kuat menyatakan, sekali lagi, itu sanad terputus. Muslim Bukhari ni sanad terputus. Nak lawan hadis yang Apek ni, jangan lawan lah. Woi, babe, jangan lawan ni. Jangan lawan ilmu macam ni. Sanad itu terputus lo. Lu apa faham tak? Lu jangan nak gaduh. Itu sebab orang anti hadis gaduh dengan saya. Saya senang aja. Tapi mereka tak terima. Mereka nak pukul aku pun ada. Tak boleh. Bila orang emosi, tak sedap lah berdebat. Ya? Mereka beritahu saya. Mereka nak uji saya. Cuci telinga ni. Ada tak dalam Quran? Tak ada dalam Quran. Dia sunat. Sembahyang 5 kali ni ada dalam Quran. Dok, dalam Quran 3 kali. Ya tak? Jadi mereka kata, kenapa awak sembahyang 5 kali? Saya pun tanya dia. Baik, tolak semua hadis. Ini kebelah anti hadis Dengar sini. Tolak semua hadis. Tolak semua hadis. Quran pun kamu kena tolak juga. Kenapa? Quran tu hadis. Quran tu Quran. Tunjuk saya Quran. Dia tunjuk. Siapa? Piktol. Piktol tu siapa? Asad. Asad tu siapa? Yusuf Ali. Yusuf Ali tu siapa? Syed Qutb. Syed Qutb tu siapa? Jangan lawan yang Cina Apek ni. Dia melawan kempu. Kita pergi sumber. Lu tunjuk lu punya tali azimat semua. Itu ayat sumber mana? Cina dia tengok sumber juga. Saya mana? Sumber Quran yang kamu tunjuk ni bukan Quran. Musyaf Quran. Quran tu zalika. Bukan hazihi. Haza. Filo mahfuz. Macam nak tahu itu ayat Quran? Kena dengar hafiz. Hafiz tu kena hafiz. Sampai Rasulullah SAW. Itu baru dia Quran. Dia dah disahkan. Dia dah hafiz mengesahkan hafiz. Arab Badui ya. Jadi yang kamu baca tu, kamu baca aja. Kamu baca tu dah hadis. Kamu dah sanad.
sanad terputus. Jadi terputuslah semua hujah anti hadis. Fatwa oleh Cina Apek. Sekian saja aku liqauli hadza. Astaghfirullahalazim wa lakum. Saya selawat. Kita mesti sentiasa selawat. Saya pun tak tahulah kenapa sentiasa selawat. Tapi Syekh Abdul Qadir saya bagi wirid penuh dan selawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taslima ala qawqika ridha nasika zinata ashika min kalimatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ilmu pada saya terlalu sikit, maklumat pada saya terlalu banyak. Tetapi ilmu pada saya bab komputer ni pun alhamdulillah banyak. Siapa nak belajar komputer boleh hantar anak dia kat saya, tapi kena jadi khadam. Kena tinggalkan sekolah dan saya tak ambil lebih dari umur 15 tahun. Ya, dan kena kerja kat kebun, kerja keras. Ini ada kebun ni, kelapa sawit ni. Apek nak bela ayam, nak bela lembu, nak bela kambing. Hantar anak kamu, saya nak tengok 3 hari dia boleh tahan dengan kambing lah. Kalau lepas 7 hari dia boleh cakap dengan kambing, baru boleh cakap dengan sifat apek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.